Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rosmah kalah lagi di mahkamah. Kali ini berkait saman 1MDB, permohonan Rosmah agar hakim tarik diri ditolak. Datin Sri Rosmah Mansur hari ini gagal dalam permohonan supaya Hakim Mahkamah Tinggi menarik diri daripada mendengar kes saman sivil 40 kes saman sivil sebanyak 346 juta US dolar difailkan 1MDB terhadapnya. Saman 1MDB dan 10 syarikat lain terhadap isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu berhubung pembelian barangan mewah berjumlah lebih 346 juta US dolar yang didakwa diperoleh menerusi penyelewengan dana 1MDB. Pada prosiding hari ini, Hakim Adlin Abdul Majid yang menolak permohonan Rosmah berkata, pemohon gagal menunjukkan sebarang risiko berat sebelah jika dia mendengar kes saman berkenan. Menurut hakim itu, dia berada di bahagian korporat semasa berada di firma guaman Lee Hishamuddin Allen and Glen Hill dan segala urusan berkaitan 1MDB diuruskan oleh bahagian perundangan. Oleh itu, saya menolak dakwaan bahawa terdapat real danger of bias. Permohonan oleh pemohon ditolak dengan kos, katanya, yang turut mengarahkan Rosmah membayar kos RM10,000. Hakim itu turut menetapkan 20 September ini untuk pengurusan kes. Dalam permohonan difailkan pada 25 Jun, Rosmah memohon Adlin untuk menarik diri daripada mendengar saman itu atas alasan dia menjadi peguam di firma guaman LHAG. Adlin merupakan rakan kongsi firma berkenan pada Mac 2011 hingga Mac 2021 sebelum dilantik menjadi Pesuruhjaya Kehakiman pada 1 April 2021. Menurut Rosmah, dia percaya bahawa Tetuan LHAG dilantik 1MDB seawal 2018 untuk mewakili syarikat itu bagi mendapatkan semula aset-aset milik 1MDB. Selain 1MDB, tuntutan mahkamah difailkan pada 9 Mei lepas menyenaraikan 5 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holding Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversified Investment Company Limited dan SRC International Sdn Bhd sebagai pelanatif pertama hingga ke-6. 5 syarikat lain terdiri daripada Affinity Equity International Partners Limited, Alsen Change Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited dan Brightstone Jewelry Limited disenaraikan sebagai pelanatif ke-7 hingga ke-11. Kesemua pelanatif menamakan Rosmah dan seorang wanita bernama Sabnam Naraidas Daswani, juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri, sebagai defendant pertama dan kedua. Dalam penyataan tuntutan, 1MDB mendakwa Rosmah memperoleh barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang dibeli menggunakan dana syarikat berkenan berjumlah lebih 1.6 bilion ringgit daripada 48 vendor berbeza di 14 negara. Oleh itu, kesemua pelanatif antara lain menuntut Rosmah membayar Amerika Syarikat dolar 346 juta atau sejumlah amount ditaksir oleh mahkamah selain memohon deklarasi bahawa pelanatif pertama hingga ke-6 mempunyai hak terhadap barangan mewah yang kini didakwa berada dalam simpanan defendant pertama. Pada prosiding hari ini, Rosmah diwakili Peguam Datuk Seri Rajan Navaratnam, manakala kesemua pelanatif diwakili Peguam Datuk Lim Chi Wei. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Teresa buat silap, tapi Akmal asik silap. Ramai netizen setuju dengan kenyataan pensyarah ini, iaitu memang betul Teresa buat silap. Bukan silap Teresa bercakap atau mengatakan tentang isu persijilan halal, tapi menurut beberapa penganalisis politik dan juga pemerhati politik bebas di Malaysia, yang salahnya ialah Teresa Kok yang bukan Islam, bukan Melayu, mengulas tentang isu persijilan halal. Kata netizen dan juga pemerhati politik, yang silap di situ saja. Patutnya yang mengulas atau cuba untuk menjadikan perkara itu supaya dapat dibincangkan sebaiknya ialah ahli parlimen atau ahli politik berbangsa Melayu Islam dalam DAP. Itulah yang patut menyuarakan kebimbangan berkait isu sijil halal tersebut. Itu kesilapannya. Tetapi kesilapan yang lebih besar ialah apabila Akmal Saleh asik silap, sehingga pensyarah yang kita sebut ini dah naik muak, dah tak larat lagi nak menasihati Akmal Saleh. Sehingga sekarang ini timbul kerisauan besar. Sejauh mana UMNO Barisan Nasional boleh menang di PRK Dun Mahkota. Kerana jangan lupa, pengundi pernah protes. Pengundi pernah protes sehingga menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan hampir kalah apabila para pengundi yang bukan berbangsa Melayu protes, tidak keluar mengundi dan tidak mengundi. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyatakan protes mereka. Jadi silap-silap hari bulan, tindakan Akmal Saleh akan menempa musibah besar padah teruk untuk mereka. Ahli akademik Tajuddin Rasdi kecewa. Polemik persijilan halal muncul selepas kunjungan Paus Perancis ke Indonesia, yang sepatutnya menjadi pelajaran tentang hubungan antara agama dan toleransi. Namun, Profesor bidang seni Islam itu percaya naib pengerusi DAP Teresa Kok sepatutnya bertindak dengan lebih bijak ketika mengulas isu tersebut. Kata beliau, saya tidak mempersoalkan kebijaksanaannya dalam isu-isu lain. Tetapi perlu difahami bahawa Islam bukan lagi isu sensitif. Islam kini bukan lagi isu sensitif. Ia telah menjadi isu yang tidak stabil di Malaysia, kata beliau. Di sinilah saya percaya beliau telah melakukan kesilapan, katanya, kepada Malaysia kini. Tajuddin berkata, Teresa sepatutnya membiarkan wakil rakyat atau pemimpin Muslim dalam DAP untuk bersuara atau membuat kenyataan bersama. Dia mempunyai hak sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingan pengundinya dan rakyat Malaysia daripada semua kaum dan agama. Dalam konteks politik Malaysia kini, masa kini, kaum dan agama menjadi laluan cepat ke arah populariti dan ramai yang menunggu untuk memanfaatkan hal ini. Jadi diperlukan strategi tertentu untuk menangani isu-isu seperti ini dan mengelakkan negara terganggu apabila terdapat isu yang lebih mendesak tambahnya lagi. Tajuddin juga percaya Kok perlu lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Katanya, kenyataan Kok seperti persijilan halal akan mengundang kecaman global bukanlah tindakan yang bijak. Ini bukan kali pertama ahli akademik tersebut menyeru ahli politik bukan Muslim untuk berhati-hati apabila berbicara mengenai hal-hal berkaitan Islam. Dalam podcast pada bulan Mei, Tajuddin berkata, kegagalan mereka untuk bertindak secara strategik cenderung memperburuk keadaan. Tajuddin juga mengulas Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang pernah dikritiknya semasa isu kekemat. Walaupun telah menerima gelaran Datuk, dia tidak berubah. Dia masih dengan taktik lamanya dan sekali lagi membuktikan bahawa dia tidak akan berubah. Akmal mewakili sisi terburuk orang Melayu dan
kerana saya berpendapat bahawa dia tidak akan mengatakan perkara yang betul atau sekurang-kurangnya sehingga dia berhenti menggunakan kaum dan agama sebagai alat untuk naik dalam hierarki politik. Saya memilih untuk tidak membuang masa lagi bercakap tentangnya, katanya. Tajuddin mengulas Akmal yang terkenal dengan gaya kasar apabila dia menyelar Teresa dan meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk ditampal dekat dahi nyonya tua itu. Beberapa netizen memberikan komen tentang isu ini. Mereka kata, UDB kata, saya amat bersetuju dengan pandangan Dr. Tajuddin. Di Malaysia, isu-isu agama Islam sering menjadi jalan pintas bagi politikus-politikus opportunities untuk popular dan naik dalam partinya. Apabila telah diberikan suatu jawatan penting dalam kerajaan, barulah dia tahu betapa susahnya untuk melaksanakan suatu keputusan kerajaan. Sosok sebegini hanya pentingkan kerja politiknya atau kereta politiknya sahaja, tanpa mampu memberikan sumbangan positif. Greenpeace kata, both of them should now come to their sense, stop this polemic against each other. I honestly agree with Professor Tajuddin, kata Greenpeace. Revolution 99 kata, tanpa prejudis saya sokong kenyataan Profesor Tajuddin yang lebih beralih kepada pandangan yang tenang, berasas rasional dan tidak dianggap menyebelahi mana-mana pihak dalam situasi yang memerlukan persefahaman yang seimbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi.